A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh. Subhanallah satu. Dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pelan kot. Kena boleh kuat lagi ke? Boleh. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdalus salam wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini bersama-sama. Kita sambung buku kita Rahsia Wanita Syurga sampai ke muka surat. Siapa tanda? Kita habis dengan 19. Habis 19. Habis 19. Maksud 20 lah. Ada tak salah? Betul. Okey. Betul. Muka surat 20. Baik, muka surat 20 mengenai dengan syarat-syarat menuntut ilmu. Jadi kita masih dalam bab yang pertama. Bab pertama mengenai dengan ilmu. Jadi wanita pencinta ilmu. Maksudnya dalam bab pertama ni kita bincang mengenai dengan bagaimana nak menjadi wanita yang mencintai ilmu. Dan juga ilmu ni sebenarnya merupakan asas gitu. Jadi maksudnya kaedah ni, ulama ambil kaedah pendekatan setiap kali nak mulakan perbincangan apa-apa kan, ilmu perbincangan. Kalau buku ke kitab ulama, biasanya antara dua dia akan mulakan. Yang pertama dengan niat, ataupun yang keduanya dengan ilmu. Maksudnya mukadimah dia akan cerita tentang ilmu, kelebihan ilmu, dan tentang syarat menuntut ilmu. Sebab dalam bab ilmu ni, nombor satu kena faham dulu, ilmu tak ada terjemahan dalam mana-mana bahasa pun. Ilmu tak dapat diterjemahkan dalam bahasa apa pun. Bahasa Inggeris ilmu apa? Dia terjemah sebagai knowledge, tapi knowledge bukan ilmu. Knowledge bukan ilmu. Knowledge tu kan knowledge. Know, tahu. Kan? Ledge, satu kita kata scope, pengetahuan. Maknanya kalau knowledge, kod Melayu kita sebut sebagai pengetahuan. Ilmu tak sama dengan pengetahuan. Kalau ilmu itu ada dalam bahasa Arab sahaja, dan ilmu hanya ada dalam Islam. Dan hanya orang Islam saja ada ilmu. Kalau orang kafir, dia ada knowledge. Bukan maknanya orang kafir tak kerti apa-apa. Tak, dia kerti juga, dia knowledge lah. Jadi orang Islam yang nak bezakan kita dengan orang kafir ni, kita nak ilmu, kita tak mau knowledge. Apa beza dia? Kita tak mau knowledge, kita nak ilmu. Baik. Kesemua knowledge adalah sebahagian daripada ilmu, tetapi tidak semua ilmu merupakan knowledge. Jadi maknanya siapa dapat knowledge belum tentu dapat ilmu, tapi siapa dapat ilmu pasti dapat knowledge. Sebab tu kita tak nak knowledge, kita nak ilmu. Jadi ilmu tu apa? Ilmu ni kalau diterjemahkan dari segi bahasa dia, maksud dia cahaya. Sebab tu kita tak boleh terjemah dalam mana-mana bahasa. Sebab takkan kita nak kata pagi ni kita kan kita bersama dalam kuliah cahaya, kan pelik tu. Dalam kelas pengajian ilmu kita sebut kan. Kita tak sebut kelas pengajian cahaya. Kalau sebut kelas pengajian cahaya, orang pelik dah, bunyi macam ajaran sesat pula kan. Ada cahaya-cahaya pula. Jadi ilmu sebenarnya adalah cahaya. Jadi apa yang bezanya knowledge dengan cahaya ni? Yang sampai kita nak kepada ilmu ni, kita tak nak yang knowledge tu. Sebab cahaya sifat dia adalah pengetahuan tadi, pengetahuan yang masuk dalam diri kita, dia jadi cahaya kepada kita sehingga dia menjadikan kehidupan kita lebih baik. Dan kemudian orang yang ada cahaya, dia boleh bagi cahaya kepada orang lain. Kan?
Jadi kita sebut, pepatah Arab ada sebut ni, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa dia tak boleh bagi ke orang. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak bagi duit ke orang? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak bagi ilmu ke orang? Kalau kita tak ada apa lagi, pagi-pagi kita masak sarapan, contohlah kita masak nasi lemak, bolehlah kita bagi nasi lemak ke orang. Tapi kalau kita tak ada nasi lemak tu, nak bagi ke orang macam mana? Kan? Jadi apa yang kita ada baru kita boleh bagi ke orang. Kalau kita tak ada, kita tak boleh bagi ke orang. Maka dengan sebab tu konsepnya ilmu ni adalah sesuatu yang dia pengetahuan, tetapi dia masuk dalam diri kita sebagai ilmu. Sebab itu dia ada syarat nak jadi ilmu. Maknanya untuk dapat knowledge, dia tak ada syarat. Dia cuma cukup kita belajar, kan, kita guna akal fikiran kita, okay, kita boleh dapat. Itu yang anak-anak sekolah dapat. Tapi untuk knowledge tadi berubah jadi ilmu, itu kena ada syarat. Ada benda yang kita kena buat supaya dia jadi ilmu dalam diri kita. Dengan makna kata, benda yang kita belajar tu ada manfaat. Kita tengok berapa banyak orang belajar, makin tinggi dia belajar, makin sombong. Kan? Itulah kunci dia. Knowledge mana yang dia dapat bukan ilmu. Ilmu takkan buat orang makin sombong. Ada orang makin banyak pengetahuan dia, makin dia merasa besar kepala. Kan? Makin dia rasa hebat banding dengan orang lain, makin dia memperkecilkan orang lain. Maknanya pengetahuan tadi tak mengubah diri dia jadi lebih baik. Dan itulah yang ada dekat handphone kita tu. Handphone kita banyak pengetahuan lebih daripada kita tak? Kita panggil dia pun smartphone. Smart, dia banyak, dia tahu macam-macam lebih daripada kita. Kita tak tahu apa, kita boleh tanya dia. Biasa tak tanya phone? Google kan, Google. Tak tahu jalan, kita tanya kat Google. Tak tahu apa benda kita nak tahu, resepi. Resepi tak pernah kita belajar, kita tanya kat Google. Itu yang sekarang orang pandai masak masakan international, tak payah pergi kursus. Kan, semua tanya dalam phone kita. Jadi maknanya phone kita memang pandai. Tapi pernah tak satu hari phone kita yang kita dah masukkan, download dekat dia, kita masukkan semua contoh, semua ayat-ayat Quran, hadis-hadis, kuliah-kuliah ilmu, tiba-tiba satu hari kita bangun pagi, tengok-tengok phone kita pakai telekung solat. Tak ke? Tak ada, dia tak berubah pun. Phone kita 4 segi macam tu lah, tak berubah pun. Tak ada pun tiba-tiba besok keluar duit, dia sedekah tiba-tiba kan. Dari phone kita keluar duit, nak buat apa ni? Dia nak sedekah pula tiba-tiba. Sebab baru semalam dapat pengisian pasal sedekah. Tak kan? Phone kita tak berubah. Laptop kita pun tak pernah berubah. Kan? Macam mana pun input kebaikan kita bagi kat dia, dia tak pernah berubah. Jadi kita manusia, kalau kita ni main kelas, balik kelas macam tu juga, kita main mengaji, pengajian, balik pengajian macam tu juga, kita tak pernah berubah dulu, kini dan selamanya. Maknanya kita tak beza dengan handphone kita. Mesin lah kita ni. Mesin yang tak boleh berubah jadi apa-apa pun. Jadi kita nak jadi manusia yang dengan pengetahuan yang kita belajar tadi, dia masuk dalam diri kita, berubah jadi ilmu. Dan ilmu itu akan kemudiannya berubah menjadi cahaya yang bermanfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebab itulah yang namanya ulama, alim, orang alim. Alim ni kita kadang orang kita boleh tengok orang tu jalan tunduk, alim dia. Dah, alim ni maknanya orang yang ada ilmu. Jamak kepada alim, ulama. Orang takkan dikatakan sebagai ulama kalau dia tak ada ilmu. Jadi orang tu hanya akan jadi ulama kalau dia ada ilmu, bukan knowledge. Kalau knowledge, dia sekadar berpengetahuan tinggi, dia mungkin knowledgeable. Dia mungkin orang yang banyak pengetahuan, tapi dia bukan alim. Sebab dia tak ada cahaya tu yang menyebabkan dia boleh bagi cahaya pada orang lain. Sebab itulah bila kita kata, kita istilahkan kalau ulama, orang alim yang benar ni, dia ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebab yang paling penting bagi dia, bagi seorang alim, seorang ulama, bukannya sekadar knowledge tu saja, tapi pengamalan dalam kehidupan dia. Mengamalkan apa yang dia tahu. Kita kalau nak jadikan ilmu tu sebagai satu cahaya dalam diri kita, maka kita kena amalkan. Jadi hari ni kita nak tengok syarat dia. Apa yang membuatkan sesuatu
knowledge tadi, pengetahuan tadi menjadi ilmu dalam diri kita. Syarat ni maksud dia apa? Syarat sah solat ialah berwuduk, contoh. Jadi maksud syarat tu apa? Syarat ni maknanya kalau tidak ada sesuatu, maka takkan berlaku sesuatu yang lain. Jadi kalau tak ada wuduk, solat kita takkan sah. Jadi kalau syarat menuntut ilmu, maksudnya kalau kita tak buat syarat-syarat ni, maka ilmu takkan sampai dalam diri kita. Yang sampai hanya knowledge, pengetahuan. Itu yang kadang-kadang kita sedih lah, anak-anak kita ni pergi sekolah tak tahu pun pasal syarat menuntut ilmu, tak belajar, tak masuk dalam silibus kan. Akhirnya dia belajar macam tu je. Itu yang akhirnya menyebabkan habis sekolah, habis exam, semua lupa. Sebab syarat tu tak ada. Syarat ni yang buat ilmu melekat kat diri kita. Kita nak tengok apa syarat dia. Baik, kita baca sikit. Syarat paling penting yang perlu ada dalam usaha menuntut ilmu adalah niat yang ikhlas. Keikhlasan niat akan membantu seseorang agar lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kerana dia tidak mengharapkan sebarang balasan atau ganjaran dari sesiapa pun, melainkan hanya untuk mendapatkan keridaan Allah semata-mata. Ikhlas juga adalah satu-satunya perisai yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari tipu daya syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hijj ayat 40 bahawa syaitan telah berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Namun mereka mengakui ketidakupayaan mereka dalam menyesatkan golongan manusia yang telah diikhlaskan hatinya oleh Allah SWT. Dan firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang diikhlaskan hatinya di antara mereka. Baik, ikhlas. Syarat pertama, ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni kalau ikut makna perkataan tu, ikhlas tu maknanya lepas. Sebab tu ikhlas, kita ni ikhlas hati. Bila sebut ikhlas tu maknanya hati kita terlepas daripada apa-apa kehendak dan keinginan dunia. Itu makna ikhlas. Terlepas. Kalau ikut perkataan dia, terlepas. Lepas. Jadi kita, niat kita, hati kita tu lepas daripada apa-apa keinginan dunia. Jadi menuntut ilmu ni, kalau syarat, kalau kita nak jadikan ilmu tu sebagai ilmu, nak masuk dalam diri kita, syarat paling utama nombor satu, kena lepaskan niat-niat dunia yang ada dalam hati kita. Apa contoh niat dunia? Datang kelas sebab nak kawan. Nak jumpa kawan. Itu pun termasuk juga. Walaupun tak salah, memang confirm jumpa kawan pun. Tapi kalau niat nak jumpa kawan, kelas nombor 2, jumpa kawan nombor 1. Yang tu jadi tak ikhlas. Memang ada pun orang gitu kan. Dia bukan dekat surah Al-Mustaqimah lah kan. Itu dekat surah Antah Berantah maknanya memang datang tu nak jumpa kawan. Kalau tidak, nak jumpa masa bila lagi gitu kan. Kita nak jumpa kawan, kita pun datang. Maknanya hilang keikhlasan, menyebabkan ilmu tak dapat masuk. Apa lagi? Contoh lain, datang kelas sebab boring dekat rumah. Okey, boring dekat rumah. Betul tu. Bosanlah dekat rumah kan, tak tahu nak buat apa, berjalanlah keluar. Lepas pencen ni kan, tak tahu nak buat apa. Kalau dulu tiap-tiap hari keluar rumah, bila dah pencen tu Mela tak keluar rumah tiap-tiap hari macam selalu. Tak ada benda. Jadi akhirnya keluarlah pergi masjid. Alhamdulillah sebenarnya kita punya kecenderungan tu pergi masjid, pergi surau. Sebab ada orang dia pergi kat rumah, dia pergi shopping. Itu lagi teruk lah. Kita maknanya okey lah datang surau, datang masjid. Bosan datang surau, datang masjid. Tapi kalau nak lebih baik lagi, maka niat tu kita ketepikan. Nombor 1 datang memang nak ilmu. Itu syarat. Contoh kan, maknanya contoh-contoh yang niat yang menyebabkan rusaknya keikhlasan kita. Dan itu menyebabkan ilmu tak dapat masuk. Baik, tadi ayat tadi sebut mengenai dengan tipu daya syaitan. Sebab dalam bab menuntut ilmu, kita kena tahu syaitan tu paling takut kalau manusia sampai ada ilmu. Dia takut kita ada ilmu. Kalau ibadah dia tak takut sangat. Sebab tu disebutkan seorang ulama yang sedang tidur itu lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan ahli ibadah yang sedang solat. Kenapa? Sebab ilmu.
Ilmu menyebabkan setan tak boleh tipu walaupun orang tu tengah tidur. Tapi kejahilan menyebabkan setan boleh tipu kita walaupun tengah solat. Macam mana setan tipu orang tengah solat? Lupa. Lupa rakaat. Ataupun tengah solat tiba-tiba kita rasa takjub, ujub, kan? Rasa kita hebat, banyak solat sunat. Setan tipu tu, kan? Rasa kita ni bagus, dapat solat banyak rakaat, kan? Ada banyak orang yang tak solat pun, kan? Kita ni siap solat sunat lagi. Masjid lagi. Kat masjid lagi, kan? Jadi kita rasa kita cukup hebat, setan tipu. Dan ada pun dalam sejarah macam mana ahli ibadah yang siang malam lebih ibadah, di akhir hayatnya akhirnya dia tertipu oleh syaitan. Syaitan kata, kamu telah pun beribadah dengan sangat banyak, sehinggalah pada saat dan ketika ini kamu tak perlu lagi beribadah, sebab tahap kamu kamu dah ada di satu tahap yang tinggi di sisi Allah. Dan dia percaya sebab tak ada ilmu, dan akhirnya kena tipu dan akhirnya mengakhiri kesudahan hidup dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang alim yang ada ilmu, kalau tengah tidur tiba-tiba setan kata, disebabkan kamu seorang yang tinggi ilmunya, maka kamu boleh tidur, tak payah bangun sembahyang. Orang alim tahu ni bukan bisikan yang betul ni, ini setan. Ataupun dia tengah tidur, setan bagi tahu, kamu tak boleh tidur banyak-banyak, kamu kena bangun juga solat qiyamul lail. Dan tak baik tidur banyak-banyak, padahal dia baru tidur 2 jam. Tapi kalau orang jahil, dia akan kata betul juga, tak elok tidur banyak-banyak, kena bangun solat. Padahal dalam keadaan tu tak boleh, tidur tak cukup, kan? Kalau orang ada ilmu, dia tahulah salah ni kalau suruh tidur tak cukup, suruh solat, walaupun suruh solat tapi tidur tak cukup, salah. Kita kena bagi hak kepada badan kita. Nabi bagi tahu kan, wali jasadika alaika haqqan, atas tubuh badan kamu dia ada hak. Tubuh badan kita ada hak atas kita. Dia kan, kalau contoh tubuh badan kita ada hak atas kita, macam lain pula tubuh badan kita dengan kita. Bukan ini kita ke? Kan, yang kita yang duduk atas kursi ni bukan kita ke? Dia bukan kita. Yang duduk atas kursi ni bukan kita. Yang nampak duk cakap kat depan ni bukan saya. Habis tu siapa tu, halimunan ke apa? Hantu ke apa? Ini sangka saya. Yang duduk atas kursi ni semua sangka masing-masing. Kita yang sebenar, kalau burung dalam sangka tu, burung dalam tu lah yang kita sebenar. Tak nampak. Jadi maknanya kita yang ada dalam tubuh badan ini mesti menunaikan hak pada tubuh badan kita. Jadi jasad kita yang ada ni ada hak dia. Antaranya hak dia untuk dibagi kerehatan yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Itu hak badan kita, nanti di akhirat dia akan tuntut. Dan hak besar juga yang ada pada badan kita adalah untuk sentiasa dilayani dengan benda-benda yang halal di sisi Allah. Itu termasuklah melayan keperluan jasad kita ni, termasuk makan. Makan minum kita kena pastikan halal, itu hak dia. Selain daripada makan minum, yang kita sapu-sapu kat kulit. Masa muda-muda pakai perfume, dah berumur sikit minyak angin. Sama je, semua kena check halal dia, status halal. Ada lotion ke, ada ubat-ubat apa-apa, semua kena pastikan halal. Itu hak badan kita. Sebab nanti depan Allah dia akan tuntut. Dia akan cakap, ya Allah, aku ni dulu diciptakan untuk dia ni masa kat dunia. Dia ni duduk dalam aku dulu masa kat dunia, supaya mempermudahkan dia untuk buat ibadah. Tiba-tiba bila dia duduk dalam aku, ni badan cakap kan, badan cakap depan Allah. Bila dia duduk dalam aku, dia guna aku untuk maksiat. Badan tu akan tuntut. Dia tuntut. And dulu waktu Allah bagi dia ni dapat mata ni, aku ni badan dia cakap, ada mata yang celik, cerah, elok ni, dia duk tengok benda-benda maksiat, benda-benda dosa. Dulu masa dia bagi, masa aku duduk dengan dia dulu, aku ada tangan kaki, dia guna tangan dengan kaki ni untuk menyakiti orang. Maknanya dia telah pun tidak menunaikan hak aku dia. Jadi jasad tu akan menuntut kepada kita.
Jadi tu maknanya konsep bahawa sebenarnya bila kita tahu kita ada ilmu tentang keperluan hidup ni kan, maknanya alim lah istilahnya kan, berilmu, maka setan pun tak dapat tipu kita kan. Jadi di dalam bab ilmu, menuntut ilmu pun sama juga. Kadang-kadang setan tipu kita dengan kaedah misalnya lepas kita datang kuliah banyak-banyak, akhirnya kita rasa pandai pada orang kan. Tambah-tambah tiba-tiba satu hari bergaduh dengan jiran sebelah, yang jiran sebelah ni tak pernah datang kuliah kan, tak pernah main kelas dekat surau Al-Mustaqimah kan. Gaduh pasal agama pula tu. Dah kali kita pun geram cakap dengan dia, hang tu tak pernah datang kuliah, tak usah cakap apalah. Maksudnya apa? Dah sampai satu tahap kita rasa kita pandai, kita lebih pandai pada dia. Kita tak boleh merendahkan gitu, tak boleh merendahkan orang lain pada kedudukan yang kita rasakan kita lebih pandai daripada dia. Walaupun memang kita lebih pandai pun tapi tetap saja kita tak rasa kita lebih hebat gitu. Itu makna mengenai dengan keikhlasan. Jadi itu syarat yang pertama. Cuma bila contoh ikhlas, muka surat 21 tu ada sebut ikhlas harus bermula dengan istikhlas, iaitu mengusahakan agar hatinya ikhlas dan tidak mengharap sebarang imbalan dunia atas amalan yang dilakukan. Jadi ini nak contoh istikhlas dengan ikhlas. Jadi sebenarnya yang kita duk buat selama ni bukan ikhlas, tapi istikhlas. Istikhlas tu maknanya apa? Istikhlas maknanya kita berusaha untuk ikhlas. Kita mengharapkan Allah bagi keikhlasan pada kita. Jadi yang kita boleh buat istikhlas, bukan ikhlas. Ikhlas ni Allah bagi. Allah yang bagi. Jadi kita tak boleh nak buat, kita hanya boleh minta, Allah yang akan bagi. Dapat ke tidak itu terserah pada Allah. Cuma kita tak gunalah perkataan istikhlas ni sebab tak biasa guna kan. Payah sebut kan. Kalau tiba-tiba jadi maknanya kita tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Betul. Kita tak tahu. Kita tak tahu kita ikhlas ke tidak sebenarnya. Itu rahsia Allah. Kita mungkin rasa kita ikhlas, tapi sampai satu masa ikhlas ni akan terbukti bila diuji. Kalau belum teruji, belum terbukti, maknanya kita belum boleh pastikan kita ikhlas ke tidak. Contoh gini hari ni kita tolong orang kan? Katalah ada seorang anak saudara lah, contoh anak saudara kita ni nak pergi belajar overseas, tak ada duit, kita pun tanggung dia. Kita tanggung kos hidup dia, tanggung kos belajar dia, ribu-ribu jugalah tiap-tiap bulan. Sampailah dia habis belajar, dia dapat jawatan, dia kerja, dia dapat jawatan elok, tiba-tiba kita nak minta tolong dia. Kan boleh tak tolong ni, dia duduk kat jawatan tu, kedudukan tu, boleh tolong kita. Kita nak minta tolong. Dia kata, siapa awak? Dia buat tak kenal. Kita tolong dia tu sampai dia habis belajar. Dia buat tak kenal, awak ni siapa ni main tiba-tiba minta tolong sini kan. Beratur-beratur kan. Jangan duk main minta tolong kat sini. Dia buat tak tahu kat kita, bahkan urusan kita disusahkan. Masa tu ikhlas lagi tak? Sakit hati kan. Hilang keikhlasan, kita kata ya Allah dulu kita tolong dia, boleh dia buat macam ni kat kita. Habis. Maknanya sebenarnya dulu kita tolong dia tak ikhlas pun. Kita je perasan. Maknanya sebelum diuji kita tak tahu. Sebelum diuji memang kita tak tahu. Kita hanya boleh usaha je untuk ikhlas. Sebelum diuji memang tak tahu. Sama juga ada kes seorang isteri ni dia mengadu kan, suami dia perangai macam ni, suami dia tak bagi nafkah, suami dia menyakiti dia dan sebagainya. Lepas tu dia kata dia tak tahu nak buat macam mana nak ubah suami dia. Sampailah satu hari dia fikir buat pergi haji lah kan. Kod lah dengan pergi haji tu suami dia berubah. Kan banyak orang balik haji tiba-tiba berubah jadi baik kan. Dia harap keajaiban macam tu lah. Dan dia biayai kos haji suami dia. Tahu bila pergi haji tak beratur ikut tabungan haji, maknanya kos tinggi lah. Mahal kan, bayar mahal. Dia bayar mahal untuk dia dan suami dia pergi. Balik-balik suami dia tak berubah. Dia sakit hati sangat. Habis duit banyak lah, dan suami dia tetap macam tu. Dan dia tanya, begitu nak buat macam mana lagi? Apa lagi dia boleh buat? Dan saya beritahu gini, sebenarnya satu kebaikan Allah bagi bila suami dia tak berubah. Kenapa? Di situ dia tahu sejauh mana dia ikhlas bawa suami dia pergi haji, sejauh mana dia sendiri ikhlas pergi haji. Ikhlas ke tidak gitu. Kadang-kadang gini, kita nak suami kita berubah, bukan kita ikhlas untuk kebaikan dia dah. Kita nak dapat manfaat kan.
Kan bila suami baik kita seronok kan. Bila suami bagi nafkah kita seronok, dapat duit. Bila suami layan kita dengan baik kita seronok. Maknanya di situ tak ikhlas. Tapi kadang kita tak perasan. Kita ingat kita nak dia baik, kita nak dia solat, kita nak dia rajin pergi masjid, kita nak dia tu melaksanakan tanggungjawab. Padahal kita tak ikhlas. Kita mengharapkan imbalan dunia. Jadi sekarang ni habis tu apa faedah dia kita nak ubah suami jadi baik? Faedah dia adalah dakwah. Kita nak selamatkan dia di akhirat. Sebab tu kalau saya suka cakap macam ni kan, katalah ada satu sikap misalnya ada pada suami yang kita rasakan ini tak baik di akhirat nanti kan. Maknanya dari sisi Allah akan ada masalah. Kita kata macam ni, kita usaha untuk ubah suami kita dan kita boleh katakan, saya tak kisah abang berubah atau tidak masa saya hidup. Yang penting abang berubah sebelum abang mati. Selesai. Maknanya tujuannya adalah yang penting dia jadi baik. Jadi misal katalah dia tak menafkah kita, kita nak ubah dia supaya dia akhirnya jadi suami yang menafkah keluarga. Kita kena ada dalam hati kita, kita tak kisah kalau sampai kita mati suami kita tak menafkah kita, walaupun satu hari dia akan menafkah isteri baru dia. Kisahlah. Lepas kita mati, dia kahwin lagi kan. Masa dia kahwin lagi baru dia insaf. Hasil daripada dakwah kita masa hidup. Masa tu puas hati lah rasa. Kan kita punyalah menanggung susah payah ni nak suruh suami berubah, dia jadi baik dekat bini lain. Masa kita hidup mungkin kita sakit hati loh. Kalau kita buat apa penat-penat kita struggle. Baik kita pergi cari pisangan dia, pergi cari suami yang bagi nafkah siap dah. Macam mana? Kan kadang kita fikir macam tu. Bila sampai masa tu kita cakap ungkit balik. Kalau ungkit balik hilang semua. Memang tak ikhlas sebenarnya. Ikhlas ni bila kita buat kita lupa terus. Memang susah untuk ikhlas sebab dia sakit. Betul. Memang sakit. Sakit, betul. Dia kata sunnah orang tu memang kita akan berdetik dalam hati kita. Kan? Betul. Jadi susah, memang susah untuk ikhlas sebab sakit. Memang ikhlas itu kadang menyakitkan. Dan kadang-kadang terdetik dalam hati tu. Sebab itulah yang boleh kita buat tadi istikhlas. Kita boleh usaha, tapi lama-lama bila kita usaha istikhlas sepanjang hidup kita, Allah akan tolong datangkan ikhlas. Akhirnya kita akan jadi al-mukhlasin. Mukhlasin maknanya orang yang telah pun diikhlaskan hatinya oleh Allah. Sebenarnya kan kejadian macam tadi tu, katalah suami tu tiba-tiba jadi baik dengan isteri baru dia lepas kita mati. Memang kalau kita hidup kita sakit hati, tapi lepas kita mati kita akan puas hati. Kita akan sangat bahagia. Alhamdulillah akhirnya suami aku berubah dengan dakwah dan pengorbanan hidup yang aku buat masa hidup dulu. Waalaikumsalam. Tak ikut pelari ni. Ada kampung je. Siapa? Mak Dalu. Ini kan? Mak Dalu. Jaga baik. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mak saudara pada jemaah kita ni. Ala hadhihi niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Baik, kita teruskan boleh? Baik. InsyaAllah kita teruskan berkaitan dengan ikhlas tadi yang kita sebutkan. Kita mohon pada Allah yang mudah-mudahan Allah jaga niat kita sampai akhir hayat kita. Allah jaga keikhlasan yang ada dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Itu je yang mampu kita buat. Mampu kita buat usaha kita lah. Kita tahu kan dalam hidup ni yang mampu kita buat usaha. Kemudian kita doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagi kepada kita hati yang ikhlas, dan kemudian akhirnya kita tawakal. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang menentukan dan menetapkan apa yang akan berlaku kepada kehidupan kita. Baik, kita tengok pada bawah tu, ni dia syarat dia, syarat menuntut ilmu.
yang Imam Syafi'i tuliskan dalam satu bait syair. Jadi dalam bait syair Imam Syafi'i ni dia ahli bahasa juga. Selain pada ahli fiqh kan, kita tahu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni pakar banyak bidang sebenarnya. Kita takkan jumpa orang sepakar itu zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang kalau pakar biasa satu bidang je. Satu bidang. Itu pun kalau misalnya doktor, pakar dia bukan pakar doktor. Dia pakar jantung, buah pinggang, satu organ je. Imam Syafi'i ni pakar fiqh, pakar hadis juga, pakar bahasa juga, pakar sukan juga. Ahli sukan Imam Syafi'i ni, atlet. Dia atlet yang kita tahu tadi. Imam Syafi'i ni memanah. Kalau Imam Syafi'i memanah, tak ada atlet mana-mana dalam dunia sekarang ni kita boleh jumpa sehebat Imam Syafi'i dalam ketepatan memanah. Ketepatan dia, sekali memanah tepat kena. Kita panggil apa? Aibul. Tengah-tengah betul. Aibul. 10 langkah. Panah yang kedua terbelah panah pertama. Tempat yang sama. Panah ketiga terbelah panah yang kedua sampai 10 anak panah tepat semua. Tepat tempat yang sama, terbelah 9 anak panah. Itu tak pernah jumpa lagi sekarang. Kalau tepat pun mungkin duduk berlekat, rapat-rapat, tapi tak sampai terbelah. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Jadi atlet juga. Dalam banyak-banyak pakar ni, yang paling terkenal pakar fiqh, sebab ada mazhab yang kita ikuti sampai hari ini. Nak tahu pakar bahasanya, salah satunya bila Imam Syafi'i nak luahkan apa-apa perasaan, dia pakai syair. Siapa dia boleh buat kat sini? Katalah tengah sedih, duduk kat tepi tingkap, boleh bersyair lah. Saya pun tak spontan kan kalau Ustaz Aisyah. Mungkin boleh kan, spontan gitu. Dan syair tu bukannya syair ke pantun ke, bukannya kita tulis dulu. Dia spontan. Tu maknanya kita dah pakar lah dengan bahasa tu. Imam Syafi'i dia boleh reka syair. Setiap kali dia nak luahkan apa-apa, dia akan luahkan dalam bentuk syair. Dan kita tahu sebenarnya ulama-ulama, ilmuwan ni, dia ada matan-matan tau. Matan ni maknanya syair-syair. Misal kalau kita nak belajar bahasa Arab, ada matan dia, matan Ajrumiyah, syair. Satu buku isi dia syair. Hafal syair ni kita akan boleh fakir dalam bahasa Arab. Kan matan, ada banyak matan lah. Setiap kitab-kitab kita kata ilmu-ilmu agama tu dia ada dia punya syair-syair dia. Itu kaedah bahasa Arab. Kaedah ilmu-ilmu agama yang ulama disusunkan. Baik. Sama dengan ilmu qiraat contohnya, dia ada syair dia. Untuk faham ilmu qiraat, cara nak baca baris atas, baris bawah, baris depan semua tu ada dia punya syair dia. Ini ilmu Melayu kita tak sampai tahap tu. Kita tak ada ilmu yang macam tu. Baik, ini kita tengok pada syair ni Imam Syafi'i sebutkan. Sebenarnya ada nasyid buat akhilan tanal ilma, kalau pernah jumpa. Akhilan tanal ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an maknuniha bibayani. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zaman. Saudaraku, engkau tidak akan sekali-kali memiliki ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akan aku khabarkan perinciannya kepadamu dengan jelas. Baik, itu baris yang pertama. Baris kedua tu baru masuk isi. Yang pertama zaka, muka surat 22, tengok terjemahan dia, kecerdasan, wahirsin dan juga kehendak, wajtihadin dan juga semangat. Wahirsin kehendak, kemudian kehendak dan semangat, wajtihadin sungguh-sungguh, wabulghatin, wabulghah maknanya kemampuan, kemudian irsyadi ustaz, kena ada tunjuk ajar guru, dan juga tuli zaman, tempoh yang panjang. Ada 6. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan ia menjadi suatu keperluan dalam menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh dapat difahami dengan baik. Namun manusia sememangnya mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza. Justru manusia tidak perlu menunggu minda yang cerdas kemudian baru memulakan agenda menuntut ilmu. Sebaliknya, apa yang perlu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga pemakanan dan amalan seharian agar minda menjadi semakin tajam dan cerdas, di samping menjauhi maksiat, kerana maksiat juga sebenarnya mampu menumpulkan minda seseorang. Sufyan bin Uyainah
pernah ditanya oleh seseorang mengenai kaedah untuk menguatkan ingatan, maka beliau menjawab bitarkil ma'asi, iaitu dengan meninggalkan maksiat. Baik, tentang kecerdasan, kita tahu ada cerdas, ada cergas, kan? Cerdas dia kait dengan otak. Kita biasa dengar pepatah sebut akal yang cerdas ada pada tubuh yang cergas. Al-aqlus salim fil jismis salim. Kan, akal yang cerdas pakai D, kalau badan cergas. Itu salah satunya lah. Maknanya itu pepatah untuk dalil untuk kita exercise. Okay. Sebab memang kalau badan kita ni tak bergerak aktif, dia membantu kepada lemahnya akal kita juga. Dan kita tahu juga senaman itu antara faktor yang boleh mengurangkan masalah mental. Sakit mental ni, stres, tertekan, itu antara salah satu kaedah nak hilangkan tekanan tu dengan bersenam. Bersenam ni sampai tahap keluar peluh. Jadi memang kena aktif lah, walaupun kita kata dah berumur ni nak melompat tak larat, berlari tak boleh, apa lagi nak berguling lagi lah pengsan kan. Macam mana nak buat exercise macam mana? Dan kita ada exercise yang sederhana. Duduk atas kursi pun boleh. Ada pergerakan-pergerakan dia lah. Kalau nak cari, boleh cari istilah dia Tabata. Nama senaman tu Tabata. Tabata. Dia ada banyak pergerakan. Kalau sambil duduk boleh. Antaranya kalau sakit lutut, misalnya kan dah sakit lutut, kaki kita, paha kita tu kita naik, angkat tu untuk bina kekuatan otot paha kita. Dan kalau buat sampai 20 kali, atau dia kalau ikutkan 20 saat, lagi cepat lagi bagus. Kalau dapat cepat lagi bagus. Tapi untuk mula-mula lambat pun tak apa, slow-slow kan. Nanti kalau tengok, kalau search Google ke YouTube Tabata tu, dia tunjuklah banyak pergerakan dia. Kita pilih mana yang kita rasa selesa kan. Tangan kita ni misalnya dengan macam tu je, gerak kanan kiri pun boleh kan? Tapi gerak laju sikit lah kan. Kena ada pergerakan. Kena ada pergerakan yang sebenarnya dia bina otot. Dan juga sendi-sendi kita ni supaya tak kerah kan. Dia bagi longgar sikit, jadi kerah. Lepas tu bila kerah, otot kita kerah kan, itu yang jatuh ke apa, dia mudah cedera kan. Misal tangan kita ni tak biasa kita ni, contohnya stretching kan, kita stretching tolak tangan kan, tolak. Kalau kita tak biasa tolak tangan macam ni, sekali tangan kita terkepak je terus patah. Sebab tangan kita tak biasa bengkok gitu. Ini yang antara yang ringan lah tangan kita. Kita gerak-gerak. Kalau macam mana pun, kalau kena teruk patah juga. Macam saya pernah accident dengan lori kontena, memang patah lah tulang. Walaupun kita kata, tapi dia kurang. Maknanya kalau tidak lagi teruk sepatutnya. Sebab dengan keadaan kereta hancur, dia automatik lah badan kita jadi lebih fleksibel bergerak. Kalau kita keras, dia lagi teruk kan? Jadi itu antaranya. Kalau tangan ni kita maknanya tarik stretching tangan depan, lepas tu ke bawah, sampai kita rasa tegang kan, tolak. Jangan paksa sangat sampai patah pula kan. Bawah kan, kita kira lah sampai 8. Ataupun kalau tasbih boleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu yang ni jarang orang buat, pusingkan ke kanan kan, lurus tangan ni pusing sikit kanan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu dia keluar, dia gini, keluar. Satu ke dalam, ke dalam biasa kan. Ke dalam ni pusing lah, bagi dia boleh habis pusing. Okay, cuba gini dulu, pusing dalam dulu, ke dalam. Ke dalam ni maknanya kalau tangan kanan ke kiri lah. Tapak je, ini jangan pusing, tapak je sampai terpusing. Habis boleh. Dia lama-lama mula-mula mungkin sikit sebab kita tak biasa pusing lagi. Lama-lama dia akan makin ke dalam tu, makin fleksibel tangan kita. Luruskan tangan ni, kena lurus. Kita dapat bengkok betul. Kalau dah bengkok gini, dia bengkok macam tu je lah, tak ada apa. Lurus gini, kita bengkok. Tu ke dalam. Tangan yang sebelah ni pegang untuk tahan dia. Kalau tidak, dia tak habis. Ni kita pusing pergelangan. Jadi pergelangan tangan kita terpusing. Luruskan. Yang ni kena lurus. Lengan tangan ni kena lurus. Ini ni.
Luruskan dulu yang ni. Sekarang lama tak buat. Itu tak lurus tu bengkok. Macam tu. Bila dah lurus, tu bengkok balik tu. Ni lurus. Siku kita lurus. Lurus. Lepas tu baru tangan ni kita pusing. Pergelangan je. Sehabis boleh. Maksimum takat mana boleh. Pergelangan tangan ni pusing. Habis kat sini, kita pusing kat ni pula. Kita nak bagi pergelangan tangan kita fleksibel. Dia buat apa tu? Cucu tajuk. Dia buat apa tu? Tu yelah, dia tak biasa tengok kan. Dia buat. Itu antara exercise ringan lah. Betul. Memang kalau kita buat dia keluar angin. Kalau kita buat lebih aktif lagi keluar angin. Dia dekat atas. Apa sikit apa? Dia ada. Urat-urat kita tu semua jadi longgar. Sebab tu pengalaman kita tengok orang yang kena stroke kan. Siapa yang dia kuat untuk dia pengalaman Ustazah tengok orang dekat Taman Jaya ni ramai yang kena stroke. Ustazah naik rumah dia. Hasil bukan kajian lah, dapatan yang Ustazah perhati, siapa yang suka bergerak, maknanya dilawan. Dia tak malas. InsyaAllah dalam 3 bulan je kita akan nampak perkembangan dia. Siapa yang malas, kita bangun sikit, angkat sikit, tolak sikit, dia malas-malas 3 tahun pun tak boleh. Ramai boleh tunjuk, Ustazah boleh tunjuk. Siapa yang orang yang stroke. Orang lain tu macam kita ni sihat lagi, tak ada masalah sangat. Orang yang stroke tu. Jadi kalau kita pergi rumah dia mudah-mudah memang dia tak boleh buat apa. Keluar dari HTL tu, tapi kita kata gerak kaki, gerak sikit. Tolak kita. Kalau dia gaji ikut kita kata tu, Ustazah dah kata orang ni 3 bulan ni insya-Allah. Walaupun pada mulanya minum air bersepah, tapi insya-Allah ada bukti. Tapi kalau orang yang kita kata tolak sikit, angkat tangan, tahan. Dia malas. Jadi tangan yang boleh bergerak pula lama jadi kaku juga. Jadi ini dia pentingnya pergerakan. Sebab kalau dah kaku tak boleh buat apa. Kalau dah jam lutut tu, dia gitu kekong macam tu dah tak boleh dah. Tapi masa mula-mula kena tu, kalau dia nak ikut arahan, insya-Allah boleh. Termasuklah seorang boleh contohkan suami Ajaidul tu. Berapa kali yang ambulans angkat pergi hospital. Kejap Faisal. Tapi oleh kerana tiap-tiap pagi urut, buat pergerakan dia tabah. Satu hari dia pergi kenduri, jalan kaki. Jalan kaki yang kiri bagi jalan. Maknanya betul. Kalau rajin, kalau kuat, termasuk orang sakit dan penjaganya penting juga ni. Penjaganya, insya-Allah. Tak payah panggil orang luar urut tu. Ajar pergerakan dia je, gerak je dia tiap hari. Supaya sendi-sendi tu tak kaku. Dan Ramadan ni nanti kita tengok orang yang stroke tu dekat taman rumah kita ni nanti Ustazah tunjuk. Dia dah berapa lama ni jadi malas sendiri raja. Kita tak cakap depan dia. Terbalik nanti kita buat kesimpulan. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi sebenarnya intinya memang manusia ni adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah ni perlu bergerak. Jadi memang Allah dah cipta manusia ni untuk bergerak. Sebab tu kalau terlampau banyak mesin-mesin yang menolong kerja-kerja kita tu, dia tak akan datangkan manfaat pada kita. Kecuali kita nak guna mesin tu untuk mempercepatkan kerja yang sebab kita nak buat kerja lain. Itu tak apa, maknanya tetap badan kita bergerak. Tapi kalau kita nak guna mesin-mesin yang tolong kita buat kerja tu supaya kita kurang buat kerja, tu kita yang rugi. Basuh baju. Batu mesin limau, mesin angkat dia lipat. Kita nak macam tu lah. Betul, mesin buat semua basuh baju. Kalau boleh mesin tu sekali tolong kutip baju Ya. Baju kotor dia kutip, dia basuh, dia sidang sendiri, dia angkat sendiri, dia gosok sendiri, siap. Itulah dobi. Kita sendiri. Dia pakaikan terus. Tapi dah ada pun memang dobi kan. Cuma hantar je. Tu pun ada dobi yang boleh datang rumah tolong ambil baju. Kan. Kalau betul lah dobi ni bukan masalah ada dobi dah. Dobi boleh je buat. Okey. Untuk orang yang busy, dia nak pergi meeting, dia nak buat kerja-kerja lain. Tapi kalau kita nak hantar dobi sebab kita nak duduk tengok TV, rugi Tak nak datang surau. Kita nak datang surau.
Dia kan intinya kita nak buat ibadah itu, bergerak. Kaki ni antaranya juga kaedah dia, ada masa-masa kita angkat kaki ni tinggi sikit bila nak melangkah. Kalau boleh sampai peha kita tu 90 darjah. Angkat betul-betul lah sampai peha kita 90 darjah. Kita akan rasa lenguh mula-mula. Askar mana? Macam askar berkawat tu. Betul. Kat bawah ni pun boleh, tapi jangan sekarang. Sudah pepek lama. Ngantuk boleh. Ngantuk boleh buat. Itu antara kecergasan tubuh badan, kecergasan fizikal yang boleh kita buat, yang dia membantu kecerdasan minda kita. Kalau haiwan kan, ada haiwan yang Allah cipta untuk bergerak kan? Contohnya kuda Kuda ni kalau dia tak dilepaskan di padang, dia stres. Kuda kalau tak berpeluh, dia akan tertekan, dia akan sakit. Tu dia kena lepas kat padang bagi dia berlari. Kuda. Suruh kita kuda. Ya, Kesana kesini, kesana kesini. Maknanya dia kalau kita kata dia boleh tertekan kalau kita tak bagi dia berpeluh. Sebab tu kalau orang kadang kita duk fikir tak penat ke kuda tu berlari kan sampai basah kuyup badan dia berpeluh-peluh kan. Tak, dia suka. Sebab dia memang dicipta untuk itu. Jadi manusia sama Allah cipta kita untuk ibadah, bekerja. Jadi kalau kita tak keluarkan peluh dengan bergerak, bekerja tu akan ada masalah pada minda kita, mental kita. Gajah relax je. Gajah dia fungsi lain. Gajah dia memang tak dicipta untuk berlari kan. Ada gajah berlari ke runtuh bukit. Jadi dia ada makhluk-makhluk tertentu lah yang jenis-jenis dia Allah cipta dah dia dengan kita kata apa tujuan Allah cipta. Allah bagi dia package sesuai. Monyet untuk bergayut, dia bagilah ekor yang panjang kan, boleh dia bergayut kan. Itu maknanya yang kita perlu kenal tu diri kita, manusia. Baik, jadi cerita akal cerdas satu pada yang kita kena jaga, maknanya pada aktiviti fizikal kita supaya dia membantu akal kita cerdas. Sebab itulah sebenarnya datang kuliah ni, mai sini, jalan kaki tu, bergerak tu dia dah membantu dah. Itu yang kalau kita datang kelas, kadang-kadang kita lebih faham daripada kita duduk kat rumah dengar online. Ya, betul. Dengar online duduk dengar kan, tak bergerak. Kan? Jangan pula tiba-tiba dengar kuliah online sampai exercise, orang tu lain cerita pula. Jadi so dalam satu Boring tak fokus juga tu buat benda lain kan. Baik. Kemudian kaedah nak jaga akal kita juga. Dia ginilah, inti dia akal kita ni memang kita perlu kepada kecerdasan. Kita perlu kepada kecerdasan akal untuk menuntut ilmu. Boleh kita balik semula tajuk kita. Attention. Baik. Kita perlu kepada kecerdasan akal untuk mendapatkan ilmu. Tapi akal kita memang Allah bagi tak sama. IQ lah istilahnya kan, IQ kita Allah bagi tak sama. Ada orang lebih, ada orang kurang. Dia memang ada peranan masing-masing lah. Kalau semua orang cerdik, IQ tinggi, susah dunia ni. Susah. Sebab bila meeting, semua orang ada idea masing-masing kan. Lepas tu idea semua bombastik belaka. Dia akhirnya nak melaksanakan susah. Jadi memang dalam dunia ni kena ada leader, ada follower. Ada yang mencetuskan idea, ada yang jenis melaksanakan. Jadi memang Allah bagi IQ tak sama kan? Itu yang menjadi ulama-ulama besar ni, antaranya kecerdasan minda dia. Setelah Allah bagi kepada dia IQ yang lebih, dalam masa yang sama dia jaga juga akal dia, maka dia jadi sangat-sangat bijak kan? Baik. Cuma bila kita kata IQ tak sama, IQ ni ada test IQ kalau nak tahu level IQ kita kan. Siapa biasa buat boleh tahulah level IQ kita. Biasa buat kan. Alhamdulillah. Kita tak tanya berapa sebab kita ada level IQ sebenarnya. Level IQ penduduk Malaysia itu di bawah daripada purata penduduk dunia. Itu purata level IQ penduduk Malaysia sekitar 87. Purata IQ penduduk dunia antara 90 ke 110. Maknanya puratanya penduduk Malaysia ni IQ-nya di bawah penduduk dunia. Itu yang penjajah senang datang tipu kita.
Dan kadang IQ ni ada faktor pendidikan juga. Macam mana sistem pendidikan, cara kita mendidik tu membuatkan IQ dia menurun. Antaranya budak-budak biasa jumpa kan, kanak-kanak ni dia suka tanya soalan. Soalan dia tu kadang-kadang kita pun pening nak jawab. Kan saya pernah dengar ada seorang budak ni, dia pakai baju sekolah masa tu. Masa tu saya solat dekat Surau Petronas. Dia ada mak dengan anak dia singgah solat kat situ juga. Anak tu pakai baju sekolah, baju sekolah rendah. Jadi kita tahulah ada budak sekolah rendah. Dia tanya mak dia, "Mak, Allah kat mana?" Apa mak dia jawab? Mak dia jawab, "Ish, jangan tanya macam tu, berdosa." Kaedah jawapan tu menyekat pemikiran anak tu. Anak tu jawab sendiri akhirnya. Dia kata, "Mak ni apalah, yang tu pun tak kerti jawab." Jawapan dia, "Allah ada kat surau lah, sebab tu kita semayang kat surau." Maknanya dia boleh ada idea untuk jawab. Maknanya dia punya otak dah cerdik dah dari awal. Tapi kalau katakanlah tiap-tiap kali dia tanya soalan macam tu, dia sekat. Dan memang kita selalu suka sekat, kan? Bila budak-budak tanya, kita kata berdosa. Padahal dia nak tanya apa pun tak berdosa. Yang dosa tu jawapan tu kalau salah baru dosa. Kalau kita tak reti pun jangan sekat kata. Apa lagi kita kata jangan duk tanya benda pelik-pelik. Kadang kita suka sekat macam tu, jangan tanya benda pelik-pelik. Dia menyekat perkembangan IQ dia. Menyebabkan asalnya mungkin IQ dia level 100, tiba-tiba bila dia dewasa jadi 80. Itu boleh berlaku. Jadi setiap kita lahir dengan kapasiti IQ tertentu. Kita masing-masing ada kapasiti kemampuan akal kita untuk pergi jauh mana. Itu bergantung kepada pendidikan, menyebabkan kita boleh pergi kepada tahap maksimum ataupun berkurang. Itu yang kita tengok kalau anak-anak tu dia suka fikir benda-benda di luar kotak istilahnya. Itu maknanya ada tanda-tanda lah otak dia cerdik lebih pada orang lain. Jangan sekat. Kadang-kadang kalau budak cerdik, dia tengok sofa kat rumah dia, dia bukan fikir nak duduk, dia fikir nak buat binaan. Betul. Kan? Cerdik lah tu. Kita marah. Tak boleh kan, sofa kan sepah-sepah rumah kan. Dia nak buat rumah lah, dia nak buat kan sofa yang boleh cabut zaman dulu lagi lah kan. Macam-macam binaan boleh buat. Kita sekat, kita marah. Apa lagi tiba-tiba ikat pula dia dekat tiang kan. Tak bagi dah sepahkan rumah. Dan dia sebenarnya gini, memanglah tak boleh sepahkan tu salah. Tapi kita bagi alternatif. Maknanya dia suka, dia boleh fikir buat binaan. Bagi dia Lego ke, benda yang ada binaan. Kita kata Lego bersepah, kalau terpijak kaki sakit, bagi satu ruang tempat untuk dia. Dia pun ada hak juga dalam ruangan di rumah tu. Bagi satu ruangan khas untuk dia nak sepah-sepahkan mengikut idea dia. Atau mungkin dia sendiri nak fikir macam mana cara dia nak design bilik dia. Itu lagi bagus. Maknanya biar dia atur lah bilik dia. Walaupun kita rasa tak logiknya, tiba-tiba ada kepala harimau pula dah kat sini. Ikut dia lah, idea dia gitu. Dan itu membantu perkembangan akal. Baik, sekarang ni akal kita yang sedia ada, Allah perintahkan untuk kita jaga. Itu amanah. Macam mana cara nak jaga? Kita tak target lah nak dapat IQ tinggi dengan makan produk macam-macam kan, nak booster minda dan sebagainya. Tak, yang ada ni yang kita kena jaga. Macam mana cara nak jaga? Ada dua benda. Dua benda kita kena jaga untuk menjaga akal kita. Yang pertama, makanan. Makanan boleh menyebabkan akal kita jadi kuat atau lemah. Dan makanan terdiri kepada dua sudut. Yang pertama, fizikal makanan tu, berkhasiat ataupun tidak dia. Dan juga kuantiti dia. Itu untuk sudut fizikal. Dia ada dua lah, mana sudut fizikal, sudut rohani. Okay, untuk sudut fizikal, khasiat makanan dan kuantiti dia. Jadi makanan yang terlampau banyak melemahkan akal. Makan terlampau banyak, otak kita jadi lemah. Terlampau sikit pun tak boleh. Nak diet sangat kan, sampai tak makan, tak boleh. Lemah juga otak kita. Tak berfungsi, dia lembek kan. Lapar kan. Otak tak boleh fikir, tak boleh juga. Dia kena cukup, secukupnya. Nak tahu secukupnya ni kena cek kalori makanan lah. Itu panjanglah cerita kan. Itu bab kesihatan lah. Kemudian dan keperluan kita tak sama, setiap orang tak sama. Kadang-kadang kalori ni dia hanya merujuk kepada umur dan jantina saja. Kadang kita saiz badan kita pun menyebabkan keperluan tak sama juga kan. Berat badan satu
Satu sudut lagi, kita punya rangka. Rangka badan kita ni, tulang kita tak sama besar. Ada orang dia besar sebab tulang dia besar. Macam kita kata orang Eropah kan. Orang Eropah ni dia punya rangka memang besar. Walaupun dia kurus pun, tapi dia punya tulang memang besar. Dia sasa kita panggil kan. Dia akan bezalah keperluan dia dengan orang yang kecil, badan kecil. Badan kecil yang jenis memang, ada badan kecil jenis halus, keturunan lah kan. Dia memang halus lah, jenis dia halus kan. Ada yang dia kecil tapi dia segah kan? Dia tulang dia besar lah kan? Dan daging dia tebal. Itu keturunan lah. Itu keturunan. Jadi keperluan akan berbeza kan? Kemudian tu kuantiti. Kualiti makanan tu dari sudut kita tahu makanan yang melemahkan otak kita, antaranya jajan-jajan kan, cekedih-cekedih kan, apa lagi yang banyak perisa, pengawet, pewarna semua tu kan. Baik, itu dari segi fizikal makanan. Kemudian dari segi roh makanan. Roh makanan ni maknanya kita kena pastikan dia halal. Makanan haram tu merosakkan otak, mengganggu ingatan kita, melemahkan ingatan. Baik, nombor satu halal, dan lebih baik kalau thayyiban. Kat sini beza dia. Ulama' dia akan jadi ulama' besar kalau dia jaga bab makan halalan thayyiban. Thayyiban ni beza kat mana dengan halal saja. Kalau halal saja, asalkan ada logo halal, asalkan disahkan halal, tu halal. Tapi kalau thayyiban, dia berkaitan dengan syubhah. Syubhah ni bab lain lah, panjang kalau nak bincang, payah nak faham kalau kita tak belajar satu-satu daripada definisi. Lepas tu syubhah pula. Syubhah tu halal. Syubhah tu halal. Syubhah ni maknanya dia ada 3 jenis syubhah. Ada yang dia cenderung kepada haram tapi dia halal, dia still halal. Ada yang dia cenderung kepada halal tapi dia tetap meragukan. Sama-sama. Yang satu lagi 50-50. Sama-sama 50-50. Jadi kesimpulannya dia halal. Jadi macam mana nak tahu antaranya? Makanan tu akan jatuh status syubhah apabila kita tidak pasti tentang ketakwaan tukang masak dia. Itu dah susah dah, baru satu. Ustaz, ada yang macam orang, kalau orang yang sufi kan, orang kalau yang tukang masak tak pakai tudung pun dia tak nak. Betul. Itu memang syubhah. Kalau tukang masak tak tutup aurat, tak solat, tu syubhah makanan dia. Pakai kata emas, Kalau lelaki pakai rantai emas, maknanya dia buat benda haram. Walaupun bahan-bahan masakan dia halal. Kalau bahan masakan dia halal dan kita tengok cara dia masak semuanya memang halal, maka halal. Tapi dia syubhah. pakai rantai emas. Sebab benda haram yang dibawa oleh tukang masak. Jadi apa lagi orang tak Dia sembahyang? bahaya lagi ni sekarang main order-order tak tahu. betul. Yang banyak order-order sekarang kan, anak-anak muda dan sekarang lagi lah Anak-anak kan, pandai main hantar makanan kan. Maknanya kita tak tahu siapa tukang masak. Itu dia syubhah. Tapi kita memang tak paksa orang untuk jaga syubhah. Memang orang yang jaga syubhah ni orang terpilih saja. Yang kalau jaga syubhah, status kita akan bertukar daripada seorang mukmin biasa kepada orang yang warak. Orang warak ni dalam dunia boleh bilang. Jadi maknanya kalau kita tu tak mampu nak jaga syubhah, tak apalah. Kita tak kata takkanlah kita ni tak baik kot, tak jaga syubhah. Dah memang tak mampu lah, maknanya kita bukan warak. Dan memang tak mudah jadi warak. Orang kalau dapat label ni, maknanya dia ada kedudukan khas di sisi Allah. Dia sama macam orang alim, ulama. Ulama tak banyak dalam dunia. Jadi kalau orang kata kita tak alim, tak boleh marah lah. Memang kita ni bukan siapa-siapa, kita orang biasa je. Dan cuma kalau nak usaha, boleh usaha. Sebab tu pernah satu masa saya mengajar kat UAE dulu kan, adalah cerita, bila cerita pasal syubhah ni, ada seorang student tu tiba-tiba telefon balik pada habis kelas semua tu. Dia telefon tanya, "Ustazah, ada orang bagi kat saya coklat satu balang." Banyak lah kan, coklat jenama mahal ni. Tapi jenama ni masa tu tengah ada isu kan, tengah ada isu dia logo halal dia rupanya tak sah gitu kan. Cadbury kan. Kita tak sebut jenama kan. Masa tu lah kan. Jadi dia tanya, ni orang bagi satu balang ni, saya boleh makan ke tidak? Bagi cidu. Saya kata ikut awak lah. Aku bagi cidu. Nak makan boleh, tak makan boleh. Dia kata, loh macam mana Ustazah?
tentu ni kira syubhah ke tak? Saya kata tak kira lah ada syubhah ke tidak. Ikut awak, nak makan boleh, tak makan boleh. Kenapa boleh makan, boleh tak makan? Sebab benda tu halal. Halal. Syubhah dia cerita orang yang memilih untuk elak syubhah. Jadi kita kalau nak elak syubhah bukan satu bab je, kena semua. Dan syubhah bukan hanya dalam bab makanan, termasuk pakaian, termasuk muamalah, sistem kewangan dan semua ada syubhah. Yang cara hidup kita gitu. Jadi kalau memilih untuk jaga syubhah, bukan bab coklat sebalang ni saja, semua kena jaga. Kalau awak orang yang jaga syubhah, maka tak payah makan. Bagi kat kawan yang tak jaga syubhah, tak apa, benda tu halal. Kalau awak tak pernah fikir nak jaga syubhah dan rasa susah nak jaga syubhah, makan je lah. Itu kata pilihan. Pilih. Kalau dia tanya, lepas tu kalau ustazah makan ke tak? Tu jangan tanya. Saya lain. Setiap individu lain. Ikut pilihan kita. Jadi maknanya bukan hanya pada makanan tadi, kita kata pada perbuatan kita. Contoh kita ambil kisah salah seorang orang warak yang memang betul-betul jaga syubhah ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni lahir daripada keturunan Saidina Umar juga, dan keturunan ibu yang kita tahu cerita ibu yang mak dia orang ni tukang peras susu kambing tu, yang mak dia campurkan air dalam susu kambing, kan? Anak perempuan dia cakap, mak tak boleh buat macam ni kan, Allah tahu, kan? Nanti khalifah tahu. Mak dia kata, khalifah mana tahu, malam-malam ni kan. Rupanya khalifah memang tengah dengar, Saidina Umar tengah dengar di luar rumah kan. Anak tu kata, tak apa mak, kalau mak kata khalifah tak tahu, Tuhan khalifah tahu. Maksudnya Allah tahu. Bila Saidina Umar dengar ayat anak perempuan ni, besoknya dia bawa rombongan meminang. Ni cara pilih menantu. Kan, dengar ketakwaan dia gitu. Jadi daripada wanita yang sangat beriman ni lah lahirnya daripada keturunan dia Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat warak orang dia. Jadi apa yang Khalifah Umar ni buat? Khalifah Umar Abdul Aziz ni satu hari waktu tengah duduk kat pejabat ni, pejabat kerajaan lah, dia jadi khalifah kan, dia duduk, anak dia datang ketuk pintu kan. Anak dia tanya, ayah boleh dah nak bincang sikit kan? Ayah dia kata boleh, main masuk. Tapi kejap ayah nak settlekan kerja dulu, lepas tu kita bincang. Tapi ayah nak tanya, yang kamu nak bincang ni pasal keluarga kita ke pasal negara? Anak dia kata pasal keluarga. Kalau pasal keluarga, kejap ayah tukar lampu, pelita, dia pakai pelita maksudnya. Jadi di meja dia tu ada pelita kerajaan, ada pelita peribadi. Dia beli sendiri pelita peribadi. Dia tutup pelita kerajaan, dia buka pelita peribadi. Kita kalau panas siap buka aircon. Kita ada duk pejabat nak tutup lampu pejabat, buka torchlight kita. Kalau nak bincang bukan tajuk pejabat. Ada. Dia halal lah, kita kata dari segi hukum halal, sebab itu umum lah orang maklum kalau dah duduk kat pejabat memang pakai lampu pejabat. Kipas pejabat, semua pejabat punya. Tapi ni nak kata jaga warak tu, jaga syubhah. Itu dalam urusan selain daripada makan. Itu contoh kita nak bawa kan? Cuma memang kena belajar. Sebab kalau tak belajar, kalau nak buat kena belajar. Sebab kalau tak belajar, kita akan jatuh kepada menyusahkan diri. Menyusahkan diri tak dibenarkan dalam Islam. Islam mencela umat kaum mukminin yang menyusahkan diri dalam beribadah. Contoh, ada seorang sahabat satu hari dia puasa. Lepas tu dia tahu, kata kita tahu kan, kalau satu amalan ibadah tu lagi susah akan lagi besar pahala. Jadi apa dia buat? Dia nak bagi susah lagi dia punya puasa, dia pergi berjemur tengah panas. Masa tengah puasa berjemur tengah panas. Nabi panggil, "Mai sini, kamu buat apa tu?" Dia kata, "Aku nak mendapatkan pahala lebih, jadi aku buat supaya ibadah aku ni lebih susah lagi." Nabi kata, ini bukan cara dia, salah cara ni. Sebab apa? Sebab tak belajar. Jadi jangan reka-reka lah. Walaupun kita kata makin susah makin besar pahala, tapi jangan reka, kena belajar. Itu beza alim dengan abid. Ahli ibadah yang semangat ibadah tapi tak ada ilmu, dengan orang yang berilmu dan beribadah dengan baik. Baik. Itu maknanya dalam konsep makanan kita jaga. Kemudian yang keduanya untuk jaga akal adalah jauhi maksiat. Itu dua kaedah untuk jaga akal kita. Yang pertama jaga makanan, yang kedua jauhi maksiat. Jadi maknanya maksiat ni kita kena
kena jauhi disebabkan maksiat tu menyebabkan akal kita jadi lemah. Macam mana nak tahu? Hari ni kan kita tak nampak, kita tak faham macam mana yang kata akal jadi lemah. Sebab nak jauhi kita kata maksiat buat akal kita jadi lemah. Kita tak rasa kan lepas tengok cerita Hindustan ke drama ke sinetron, elok je otak kita tak ada pun jadi tiba-tiba hilang ingatan. Kan? Pasal apa? Pasal kita dah biasa dengan maksiat. Jadi kita tak rasa. Orang yang jaga, dia akan rasa. Sebab tu Imam Syafi'i antara orang yang jaga maksiat. Satu hari Imam Syafi'i ternampak aurat wanita. Tak sengaja, bukan saja tengok. Waktu tu dia jalan dekat pasar kan, tengah jalan ada perempuan lintas jalan. Lintas jalan depan dia, perempuan tu tengah jalan tu, tengah-tengah tu ada macam lecah gitu. Becak gitu kan, ada lumpur gitu. Jadi perempuan tu angkat sikit kain dia, sikit je nampak pangkal betis. Ternampak itu saja Imam Syafi'i punya ingatan dah terasa lemah. Itu Imam Syafi'i pergi mengadu dengan guru dia. Dia kata syakautu waqi'i, syakautu ila waqi'i an su'i hifzi. Dia kata aku mengadu kepada guruku Waqi' mengenai dengan lemahnya ingatanku. Fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Maka guruku mengajar kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala li bi annal ilma nur. Dan guru aku mengatakan kepada aku bahawa ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang melakukan maksiat. Padahal Imam Syafi'i bukan buat maksiat sengaja. Tak sengaja pun kena. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i sangat menjaga diri dia. Kita tak jaga sebab tu tak rasa apa. Memang tiap-tiap hari lupa kunci letak mana. Tiap-tiap hari cari handbag tak jumpa. Spek mata atas kepala melilau cari kan. Sebab dah biasa, kita kata dah biasa dengan maksiat sampai kita dah tak rasa dah bila akal kita lemah. Tapi kalau kita jaga, memang kita akan rasa. Allah akan tunjuk. Makin Allah sayang kita, makin Allah tunjuk cash pada kita. Apa-apa saja. Jadi ni maknanya, kalau satu lagi, kalau kita tengok misalnya budak-budak mahat tahfiz kan, kita tahu anak-anak mahat tahfiz lelaki itu tak ditempatkan sekali dengan perempuan kan, dan disuruh dia ajar anak-anak tahfiz ni kalau nak hafal Quran elok betul, jangan tengok perempuan. Maknanya tengok perempuan je walaupun tutup aurat, itu dah melemahkan ingatan. Itu yang Sayyidina Umar pernah cakap, aku lebih suka berjalan di belakang seekor harimau daripada berjalan di belakang seorang wanita. Jangan marah lu, kita kata apa kita lagi teruk pada harimau ke? Dah, maksudnya lebih selamat dari segi hati, iman, akal, ingatan. Lagi selamat jalan belakang harimau walaupun bahaya, tapi jalan belakang perempuan lagi bahaya. Ini zaman kita susah sikit nak jaga. Kita kalau asyik nak belajar jalan belakang je, tak berjalan kita. Tambah dekat pasar, kat shopping mall kan, kat mana-mana tu sentiasa adalah orang lelaki belakang kita. Sebab tu kita nak kena jaga aurat. Ini kejadian depan mata. Saya pernah tengok depan mata saya masa saya belajar kat UIA dulu. Masa tu kelas English. Kelas English ni campur lah macam-macam bidang pengajian dan international student. Jadi ada seorang student, semua classmate saya lah, student perempuan. Dia pakai hitam-hitam semua, style Arab kan, memang Arab pun. Pakai hitam-hitam semua, pakai purdah. Tapi sebab bentuk badan dia, jadi walaupun pakai hitam dengan jenis kain yang agak berkilat, dia tebal tapi berkilat, jadi menampakkan sikit bentuk badan dia. Belakang dia ada classmate saya juga, lelaki, orang Palestin. Belakang lelaki tu saya. Jadi saya tengok kejadian depan tu, yang pelajar lelaki ni dia tunduk pandangan dah, tapi sebab depan betul dia nampak. Tapi apa, lepas tu dengar suara daripada yang pelajar lelaki, dia sebut, tiba-tiba dia tunduk, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia tunduk pegang kepala, astagfirullahaladzim. Maksudnya ternampak sesuatu yang kemudian mengganggu fikiran dia. Bila ada wanita yang jalan depan dia, walaupun dah jaga dah. Memang dari segi dosa, tak dosa lah, dia dah jaga. Kita pun kalau dah jaga aurat kita, tak dosa. Tapi itulah yang berlaku. Sebab tu sebaiknya kita ni wanita bila keluar dari rumah, istighfar banyak-banyak. Itu yang dikatakan, bila wanita keluar dari rumah, istashrafaha syaitan. Syaitan tu sentiasa cari jalan untuk buat kita jadi fitnah. Tak kira lah umur berapa, dari belakang bukan nampak umur berapa. Dari belakang tengok nampak baju je kan, kot depan baru nampak atuk ke nenek ke kan, anak dara ke, beza nampak kot depan, kot belakang tak nampak. Jadi tu fitnah yang boleh berlaku dalam
kehidupan kita. Yang maknanya kita kena jaga. Dan itu yang diceritakan maknanya bagaimana maksiat mengganggu ingatan sebenar-benarnya. Termasuk juga kalau kita nak faham, misalnya mengumpat dosa. Baik, mengumpat ni sebenarnya apa yang terjadi pada dia mengganggu fikiran kita. Orang akan mengumpat, misal katalah kita nak mengumpat benda dalam yang terjadi kat surau. Kita nampak sesuatu kan, kita nak mengumpat nanti, bukan sekarang kita mengumpatnya, balik rumah nanti kan. Cerita dekat suami misalnya, atau cerita dekat anak. Sepanjang kita melihat kejadian itu sampai kita balik rumah, benda tu ada dalam fikiran kita kan, barulah balik kita boleh cerita balik. Kalau benda tu tak ada dalam fikiran, tak boleh nak cerita balik. Maka ingatan kita yang sepatutnya kita ingat isi kuliah kita ni, kita dah tukar dia dengan ingatan kepada kejadian yang berlaku depan kita tadi. Orang tu jatuh longkang contoh kan, dalam kepala kita orang tu jatuh longkang, orang tu jatuh longkang, orang tu jatuh longkang. Sebab balik rumah nanti nak cerita. Yang sepatutnya kita ingat ialah apa yang kita nak buat untuk jaga ingatan kita kan. Yang sepatutnya kita ingat ialah apa yang kita belajar dalam kelas ni. Tapi balik rumah tak ingat benda yang kita belajar ya? Yang ingat benda lain. Maknanya itu sekaligus menunjukkan macam mana otak kita, akal kita terganggu dengan maksiat tadi ya? Itu maknanya bagaimana kita nak menjaga kecerdasan akal kita ya? Yang kedua, berkehendak dan semangat. Muka surat 22 bawah tu, berkehendak dan semangat. Kita tengok pada muka surat 23 ada sabda Nabi SAW, manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi la yashba' minhu, wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Dua pemburu yang tidak akan merasa kenyang, iaitu pemburu ilmu tidak akan merasa cukup dengan ilmunya, dan pemburu dunia tidak pernah puas dengan dunia yang dikejarnya. Baik, pemburu dalam dunia ni ada dua. Yang pertama sekali pemburu ilmu, yang kedua pemburu dunia. Kita tak boleh mengelak daripada menjadi pemburu. Kita kena jadi pemburu, barulah kita akan jadi orang yang motivated, orang yang bermotivasi. Jadi antara dua lah, nak jadi pemburu harta ke, pemburu dunia ke, nak jadi pemburu ilmu. Apa sifat pemburu ni? Dia tak puas. Dia tak puas dengan apa yang dia dapat. Dia akan sentiasa nak lagi. Jadi kalau kita buru dunia, kita tak akan puas dengan dunia. Tengoklah orang kaya mana pun, dia takkan cukup. Bagi kadang-kadang dah jadi kaya raya bilioner itulah bunuh diri. Pasal tak tahu nak buat apa dah, baik mati. Jadi maknanya dunia ni tak bagi kita apa-apa. Dia takkan habis kita kejar. Ni kadang kalau fikirkan sebenarnya keperluan hidup kita ni sikit je, keinginan yang banyak. Kita misal katalah kita ada rumah, cukup dah sebenarnya rumah untuk kita duduk, kita diami. Lepas tu ada pula orang tunjuk rumah passion ni, rumah yang ada kemudahan ni. Kita nak belaka semua. Keinginan yang banyak tu. Kalau kita kata motor misalnya, orang lelaki dia beli motor, cukup dah motor tu boleh jalan. Tapi lepas tu ada iklan tukar rim, sport rim. Ada pula iklan tukar benda ni, macam-macam lah dia punya aksesoris tu kan. Dia jadi teringin kan? Ada keinginan tu yang banyak. Kalau ikutkan keperluan tak banyak. Makan sama ke? Kita kan kalau tengok binatang kan, kucing kita misalnya kan, kucing, kita bagi dia makan yang tu, dia tak pernah pun minta nak makan pizza ke, tiba-tiba nak burger ke. Dia okey je makan yang tu. Kadang kita tengok kalau macam kuda kan, dia tengok makan rumput yang semua hidup, tak pernah komplain pun dia. Tak jemu-jemu. Jadi yang sifat jemu ni manusia. Binatang dia terima je apa makanan dia okey je. Jadi sebenarnya kita cukup dengan makanan yang asas tu. Yang jadi teringin macam-macam, makan sampai sepotong daging harga RM4,000 ada. Teringin juga kan? Makan tak kenyang pun, lepas makan RM4,000 kena pergi cari juga nasi RM4. Sebab tak kenyang. Tapi keinginan itu kan? Jadi itu maknanya dunia yang takkan selesai kalau kita kejar. Dan yang kita nak sekarang ni, kita jadi pemburu ilmu. Ilmu ni pun dia takkan habis juga kalau kita belajar. Dan kita kejar dia, kita rasa tak puas. Datang kelas, satu kelas tak cukup, nak belajar lagi sampai akhir hayat kita. Itu barulah kita akan dapat semangat. Maknanya pemburu ni memang kena sentiasa semangat.
Kan kita nak dapatkan sesuatu memang kena sentiasa semangat. Semangat ni mana kalau macam datang kelas kan, kadang-kadang kalau hujan lebat sangat, kita duduk guru seorang dengan organizer. Orang lain tak ada, kata hujan lebat. Dia kalau gitu kan, kita rasa Tok Guru tu wali ke tak kena hujan lebat? Kena juga tau. Wali tak wali. Semua kena hujan lebat. Jadi maknanya kita semangat nak datang walau apa pun yang terjadi. Ada orang dia dapat semangat daripada orang keliling, kawan kan, kawan ajar yang berangsang. Baik, kalau kita ni jenis semangat nak dapat daripada orang, kena cari suasana yang bentuk semangat. Duduk di sekeliling orang baik-baik. Kan, nak berkawan ni dengan semua yang ahli datang pengajian ni, kita berkawan. Buat satu grup WhatsApp kan ada. Dalam tu kita saling bagi semangat, berkongsi-kongsi iklan-iklan kuliah kan. Kalau yang terbaik kita punya semangat dari dalam. Yang ini nak dapat semangat ni dia kena ada big why. Big why. Sebab yang besar kenapa kita buat satu benda. Kalau ulama dia sampai tahap dah, semangat dia besar, walau apa pun yang terjadi tetap menuntut ilmu. Kalau kita yang mungkin masih agak lemah, carilah orang yang boleh sama-sama semangat dengan kita, untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Baik, insyaAllah sampai situ. Sampai poin yang kedua, kenaan dengan syarat untuk kita dapat menuntut ilmu. Saya ingat dua ni pun nak jaga dah panjang cerita tu. Boleh ke tak tu kan, nak jaga makanan kita, nak jaga daripada maksiat untuk kita amalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As.